Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Untuk kita jeling-jeling. Gold naik semalam sebab apa? Sentimen. Okey, sentimen Brexit. Sentimen Brexit yang agak tertekan. Maksudnya kalau sentimen negatif di pasaran, USD akan mendominasi, JPY akan naik, CHF akan naik, gold juga akan naik juga. Tu yang biasanya berlaku. Apabila sentimen pasaran fokus kepada benda-benda yang negatif. Okey, itu dia. So kita nak lihat benda-benda tu. Boleh update dekat Forex Live, itu merupakan website percuma yang kita boleh sentiasa up to date kepada perkembangan semasa, apa yang berlaku di luar. Okey, selain daripada kita tengok chart, kita boleh tahu apa yang berlaku, apa yang tengok dekat Forex Live. Walaupun dia lambat 3-4 minit, tapi acceptable lah. Maksudnya kita sentiasa boleh tahulah apa cerita dia, percuma saja. Next adalah USD JPY, tak banyak bergerak dan sekarang dia bermain di sekitar 104 untuk USD JPY, US 104. Okey, dan nampaknya lama juga USD JPY di sekitar 104, tak ada apa-apa pergerakan yang besar sama ada nak naik ataupun turun untuk setakat ni. So itu adalah untuk USD JPY semasa. Okey, USD JPY kita dah lama tak trade USD JPY. Hari tu pun ada chance sekali saja. Cuba kejap tengok bila kita ada chance. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Ni 4 November, minggu ke-4 November, itu sahaja, baru sekali. Dalam banyak ni jarang lah dia keluar setup yang menarik untuk USD JPY. Selalu USD JPY ni sama kukuh, sama lemah. Assalamualaikum Cik Elmi, semoga sihat sejahtera dan serta happy selalu. Okey, waalaikumsalam. Itulah, ni rasa macam seram sejuk badan, macam nak demam. Sebab kena aircon je. Kena aircon dan baru keluar, lepas tu panas, lepas tu masuk aircon lagi, lepas tu panas. Tu badan macam kurang kesihatan sikit. Okey. So apa tadi cerita? Untuk minggu ni, inilah yang kita fokus, GBP, Euro untuk buy. Untuk sell USD, JPY. Itu antara fokus utama kita pada minggu ni. Alright, jom kita sambung balik dekat Finviz. So next adalah USD Kanada. USD Kanada pun tak nampak apa-apa pergerakan yang besar. Masih bermain di sekitar tempat open price pagi tadi. Okey, Muhammad Nur Akasha, waalaikumsalam. USD CHF ada sedikit kejatuhan tapi tak besar. Senang cerita dia bermain masih bermain di sekitar 0.9 untuk USD CHF. Itu yang kita nampak dekat chart. USD CHF bermain di sekitar 0.9. Okey, harga USD CHF. So next adalah AUD USD 0.74 dan daripada open price pagi tadi dia turun sebanyak 0.05%. Tak berapa banyak sangat pergerakan. Untuk hari ini yang paling besar pergerakan GBP saja. Yang lain semua biasa-biasa saja. Tak ada apa-apa yang dahsyat lah. Kalau ada apa yang dahsyat mungkin pada waktu US nanti. So next adalah NZD USD 0.17 untuk NZD USD. Sekarang NZD USD bermain di sekitar 0.7. Okey, itu merupakan angka yang agak menarik untuk NZD USD pada ketika ni. Dia meningkat juga, jatuh banyak juga pada hari ini 0.16 tapi masih lagi acceptable sebab masih lagi kurang daripada 0.2%. So masih okey lagi lah. Kalau kita tengok dia melepasi daripada 0.2 pergi 0.3, 0.4, itu merupakan pergerakan yang agak besar untuk sehari. Okey, next adalah Euro GBP. Ini antara padanan yang agak terbaik untuk hari ini. Euro GBP, Euro meningkat, GBP jatuh. So Euro GBP dah meningkat daripada bermain dekat 0.9, dia dah naik 100 pip sejak kejatuhan semalam. So untuk Euro GBP masih kekal di atas 0.9, dah meningkat 100 pip daripada numbers 0.9. Okey, dan untuk hari ini kenaikan dia sebanyak 0.62%. Okey, untuk apa nama dia ni? Untuk Euro GBP. Okey, ini antara pair-pair bangsawan lah. Ni pair ni mahal. 1 pips kalau kita entry satu lot mungkin 13 ataupun $14 untuk semasa.
Okey, dan next adalah GBP JPY. GBP JPY pada sekarang ni dia dalam keadaan jatuh. Jatuh 0.4 tetapi gagal lagi break 138. Okey. Level 138 untuk GBP JPY masih lagi belum berjaya untuk dia break ke bawah. Okey, dia bermain di sekitar 138.6, 138.5 tu antara kawasan-kawasan yang kita perlu perhatikan. So GBP JPY ni antara pair-pair yang agak popular di kalangan trader. So untuk setakat ni GBP JPY mengalami kejatuhan sebanyak 0.38%. Okey, jom kita lihat kepada oil. Oil masih lagi maintain di atas $45 walaupun kita nampak warna merah tu. Dia masih lagi kekal di atas $45. So untuk sekarang minyak berada di atas $45 dan harga semasa 45.49. Okey. Kalau ikutkan semalam dia pernah spike, dia pernah bermain di atas 46. Okey, dia bermain 46 dan pada hari ini dia turun di sekitar 45. Lupa nak tanya soalan webinar semalam, gabungan indikator semalam boleh guna setting entry dengan stop loss tak atau sekadar nak tahu trend? Itu setup itu setup untuk entry lah. Maksudnya kan kita susun beberapa indikator kan. Yang pertama main trend, lepas tu current trend. Lepas tu kita tengok extreme. Kita tengok daripada satu-satu main trend untuk kita ketahui arah. Okey, current trend maksudnya di lower time frame yang lebih kecil sikit. Apa keadaan semasa dia, trend semasa. Okey, dan next adalah kepada extreme. Extreme kita gunakan di entry time frame. Contoh kalau kita lihat extreme dia berada di kawasan overbought, okey, ke atas, dan apabila harga dah sampai ke kawasan overbought dan kena dengan level-level yang kita nak, itu adalah signal untuk kita entry. Itu adalah cue dia. Okey Wan. So dia sekali, dia confluent sekali. Daripada main trend, apa satu lagi? Current trend dan juga extreme. So kalau stop loss pula macam mana? Kalau stop loss, saya tak, kalau saya sharekan je lah. Kalau saya tak menggunakan sebab indikator tu untuk kita carikan tau. Maksudnya kita tak menggunakan indikator tu sebagai hint. Okey? Saya tak gunakan indikator tu sebagai hint sebab untuk stop loss kita letakkan stop loss awal. Contoh kita nak entry dekat kawasan, sekejap kita buka satu chart mana. Okey. Okey, kita buka besar Euro USD lah sekejap saya okey. Contohlah kita makinkan daripada H4. H4 kita nampak dia menaik. Okey, betul. So kita cakap, oh main trend dia naik. Okey. Lepas tu kita turun kepada H1. H1 kita nampak masih lagi kekal naik dan ada a few ataupun dekat current movement mungkin dia dalam keadaan retrace. Okey, mungkin 3-2 lah. Itu saya tak ingat apa indikator untuk current, ada apa momentum lah apa benda tu kan. Okey, dan untuk entry, entry sebab kita tahu bahagian extreme. Okey, contoh kita kat H1, kita cakap oh ada level lah, kita makinkan lah level ni. Kita makinkan level ni kita letak merah, kita letak ni, okey. So contoh kita makinkan level ni, level bawah ni. Alright, dan kita makinkan dia punya kawasan. Okey, so satu kawasan ni. Alright, so apa indikator semalam kalau kita nak buy berapa lama? Dia macam ni, yang paling cantik adalah macam ni, saya tunjuk salah satu. Ini untuk Q untuk entry. Kita tengok main trend, tengok current trend, okey dia retrace. At least 3-2. Maksudnya 3 menaik, 2 menurun. Okey? Sebab semalam 5 kan. Alright, dan sekarang kalau contoh kita nak entry kat M15. M15 kita tengok extreme. Okey, kita masukkan RSI, contoh kita pakai RSI Mana? RSI dengan Stoch S. Okey. So, ni kita dah masukkan benda lah 2 ni. So, kita akan lihat yang ini. Dia dah sampai ke kawasan 30, yang ini. Okey. Dan yang bawah sini pun kita tengok, dia dah sampai ke kawasan 20.
Ini dah ada dah masuk kawasan ekstrim. Okey, dan kita tengok, okey, ini adalah satu level yang kita nak, dah ada satu kawasan yang kita nak perhatikan. Alright. So, dekat sini kita hanya menunggu apabila price sampai ke kawasan ni, apabila dia menunjukkan signal untuk naik, kita masuk buy. Okey, ni kita buy. Right, contoh kita dah buy. Dekat bawah situ kita dah buy, dan kalau sebelum kita buy, apa yang kita nak buat? Selalu kita akan letakkan di manakah stop loss. Stop loss kita pakai ni. Kita buy kat sini. Stop loss paling comel bawah ni. TP paling comel kita letak atas ni lah. Contoh resistance ni. Okey. So, yang ni kita letak. Dan apabila price tembus bawah sini kena stop loss. Dan apabila price hit sini dia reject dan menunjukkan nak naik ke atas, maksudnya signal buy. So kita check lock untuk buy. Okey. Tapi paling cantik adalah kalau dia masuk dalam ni, kawasan ni. Dia masuk kawasan ni baru comel. Ini dia cuit dia box tu. Dan kita entry kat atas. So tak best. Kalau dia masuk kawasan ni dan menunjukkan dia nak naik, barulah cantik. Lagi cantik. Okey. Contoh dia turun lagi kan. Next tunggu ni dia turun sampai ke bawah sini. Okey. Dan dia menunjukkan nak naik. Dalam box lagi dia menunjukkan nak naik. So kat situ baru kita check lock untuk buy. Okey. Dan stop loss bawah dan TP kat atas. Macam tu lah. Tu cara yang paling mudah lah untuk kita combinekan beberapa indikator. Main trend, current dan juga extreme. Okey, Nur Akasha. Indikator semalam kalau kita nak buy berapa lama? Kalau ikut lama, saya tak hold lama selalunya. Contoh macam ni kan. Dia dah naik ke kawasan atas dan apabila contoh ni kita punya risk dalam 30 pip kan. Dia naik first 30 pip, saya akan lock BE. Okey. TP kena setting kat higher high. Tak ni contoh. Contoh kita punya TP kat atas ni kan. Contoh TP kita kat atas ni. So kita letaklah. Tengok risk reward berbaloi, kita masuk. Okey. Dan apa tadi? Apa cakap tadi? Dah lupa dah. Apa tadi yang cakap? Contoh kita buy lah. 30 pip. Contoh price range daripada sini. Contoh kita entry kat bawah ni kan. Kita entry sampai ke 30 pip, 24, 25, 26, 30. Okey. Price dah hit 30 pip kan. Dah sampai ke atas 30 pip contoh. Kita entry tutup kat bawah sini dan naik ke 30 pip. Saya akan alihkan stop loss saya ni kat tempat entry. Kat situ. Okey. Dan naikkan tempat entry. So, apabila price dia reverse kena kita punya TP, okey, dah that's all. Kalau contohnya dia naik lagi 30 pip, dia naik atas sini lagi. Okey. Okey. Dia naik mana ni? Dia naik 30 pip lagi ke atas ni kan. So saya akan alihkan stop loss saya, boleh naik atas tak? Tak boleh. So alihkan stop loss dekat atas sini pula. Okey. So saya akan sentiasa pantau dia punya tu. Okey, naik 30 pip, naik dia punya stop loss. Naik 30 pip, naik stop loss. Okey. So kita akan memaksimumkan kita punya profit dengan kita secure kita punya position. Faham tu untuk semalam lah. Dapat Wan? Nur Akasha? Itu kebiasaan dia lah. Apa yang saya gunakan macam tu. Tengok jarak berapa, saya akan 1R naik dia 30 pip, saya akan adjust stop loss. Tu biasa paling mudah lah cara menguruskan dia. Okey, boleh? Alright, ni contoh semalam. Okey, jom kita sambung balik. Tadi gold bermain di atas 1867. Dia dah break 1850. Okey, dan sekarang dia bermain 1867 dan kita tengok dekat level 1900. Kalau sentimen pasaran masih berterusan negatif, kita akan nampak kemungkinan besar gold akan meneruskan perjalanan dia ke atas. Okey, dan next kita akan masuk kepada Bitcoin. Bitcoin masih maintain, masih bertahan. Level 20,000 tu masih lagi berjaya dipertahankan dan kita nak tengok ke manakah hala tuju untuk Bitcoin pada semasa. Adakah dia berjaya break 21,000 ataupun tak? 20,000 dulu. Adakah dia berjaya break 20,000 ataupun tidak? Apabila dia break 21,000, kemungkinan dia akan pergi ke atas lagi. So sampai ke satu level baru dia akan
kemungkinan akan berlaku retracement besar. Okey? So kita tunggu 21,000, level 21,000 tu antara level yang paling menarik untuk kita perhatikan. Okey, jom. Dah jom kita jeling kejap market outlook kita pada minggu ni. Market outlook kan. Kita punya trade idea kita pada minggu ni. Okey, minggu ni kita cari peluang untuk buy. Dia dah masuk box dan dia naik ke atas. Okey. Alright, that's all. So tak apa. Kita tunggu kalau ada chance untuk second test di kawasan box ni. Contoh paling cantik adalah dia masuk kawasan box dan dia menunjukkan nak naik. Baru kita cari peluang untuk buy. Okey, tu antara benda-benda yang menarik lah. Next DBP USD pun sama. Box dah hilang. Mana box dia? Box kat sini. Okey. Dan apabila dia hit satu lagi turun dan dia menunjukkan kenaikan, baru menarik untuk kita buy. Apapun sekarang dia tengah melakukan penurunan. So kita tengok waktu US nanti dia berjaya tak break low semalam. Kalau dia berjaya break low semalam, itu antara bonus. Bonus level ataupun bonus tempat entry lah. So kita tunggu. Malam ni pastikan ada satu lagi terjunan. Terjunan sampai ke bawah lebih pada low sini. Baru menarik. Tak. Ni gunakan semalam dah. Bukan Euro USD asal kosong lah. Kita tak buat apa-apa kat Euro USD. Euro JPY ada. Euro USD ada semalam kan. Euro JPY okey, comel. Kena dengan tempat yang kita nak dan dia tengah melakukan kenaikan. Okey, kejap Zuli punya JPY. Ni apa? Index. Yang ni apa ni? Kita ada yang ni dia punya rebalancing chart untuk yen untuk semua ni. Semua ada untuk USD, ada untuk JPY warna merah, agak bercampur-campur dan ada indeks yang nampaknya kebanyakannya dalam keadaan negatif. Currency strength, cacing-cacing. Okey, so kita nampak masih lagi bercampur-campur, tak ada satu movement yang besar, cuma kita nampak untuk indeks kebanyakannya dalam keadaan yang lower. Okey, dalam keadaan lower. So, sekejap saya tengah cari JPY. Ni Euro JPY. Euro JPY, jom kita tengok Zuli punya Euro JPY. Euro JPY untuk Zuli pun sama juga, AB sama macam kita punya drawing dan kita menunggu dia melakukan kenaikan. So sama dah sampai ke kawasan yang kita nak. Okey, dah sampai ke kawasan yang kita nak dan dia masuk box kita dan kita nampak ada price action naik ke atas dan waktu ni lah kita drawkan kita punya yang ini. Long dekat bawah sini tempat kita cari peluang untuk buy dan stop loss kita di bawah daripada 1618. Okey, ni antara kawasan-kawasan yang menarik untuk kita lihat. Okey, ni Euro JPY dah trigger. Okey, mana Euro USD? Euro USD asal tak ada lah. Hilang. Nak buat semula lah. Okey, kita buat semula. Mana dah? Semalam dah buat. Okey. Tadi tu je. Resistance. Okey, jom lah tu cukup. Alright, dan apa yang kita nampak sekarang adalah price tengah melakukan penurunan ni. Okey, kejap 1, 2, 3. Apa bentuk yang korang nampak setakat ni? Apa pattern? 3, 5. Yang ini ke? 1, 2, 3. Okey. Betul tak kot yang ni semalam kan? Alright. So apa yang kita nampak sekarang macam ni bentuk dia dan kita menunggu. Kejap saya tengok ada tak label-label dekat sebelah kawasan ni. Okey. Ada satu kat sini. Okey. Dan yang lain tak ada. Ni je lah yang terdekat kawasan support kita. Okay. Kalau saya pun saya akan tunggu kat bawah. Alright. So macam tak synchronize dengan Euro JPY tadi sebab Euro JPY tadi kita dah masuk tau, dah masuk kawasan dan untuk Euro USD ni
ada sikit lagi turun, dia break bawah ni dan sampai ke kawasan box ni, baru kita cari peluang untuk buy, baru menarik untuk kita cari peluang buy kawasan bawah ni. Okay, tak boleh bulat, kena tulis. Alright, tak apa, kita tunggu dulu. Kalau dia ada masuk kawasan bawah ni, baru kita cari peluang untuk buy. Alright, kejap tengok Zuli punya. Zuli ada buat untuk Euro USD ke? GBP dan ni kat JPY, USD JPY, ni untuk JPY. Sekejap saya buka mana dia punya ni, USD pair. Okay, so Euro USD 90, 4137, 121. Okay, jom. Alright, untuk yang ini Zuli ambil ABC, simple zigzag. Okay, dan yang latest 1, 2, 3 sini. Okay, jom faham. Zuli ambil yang latest ni yang ini. Yang ini sebagai wave correction yang ini. So kalau yang ini saya ambil yang tadi yang atas ni. Alright, yang atas ni satu wave 4, yang 4 ni. Alright, tu yang saya ambil. Yang Zuli dah start untuk mendaki. Kalau yang ini yang Zuli punya sama synchronize dengan Euro JPY tadi. Euro JPY kita tadi. Okay, Zuli yang tadi Zuli dah ambil yang ini zigzag ni. 1, 2, 3. So dia dah masuklah kawasan. Okay, kalau saya buat ni dia tak sama. So kita boleh ambil yang Zuli punya tadi lah. Yang ini Zuli ambil yang ni. Zigzag simple sini. Okay, dan tak sampai lagi. Tak sampai lagi 1, 2, 3. Tapi yang ni dah ke atas. Dia dah berjalan. Okay, saya kekal lah yang tadi. Saya kekal yang ni. Yang ni Saya kekal yang ni dan kita tunggulah tengok macam mana pergerakan dia. Saya tunggu, kalau ikut Zuli dia dah start berjalan ke atas. Alright, dia dah start berjalan ke atas. Macam saya tunggu dia melakukan satu lagi penurunan untuk complete. EJ sell, EJ Zuli pun buat menaik. Saya pun buat menaik juga. Untuk minggu ni plan untuk buy buy Euro JPY. Okay Faizal, GBP JPY pun kita take peluang untuk buy. Okay, itu dia. Samalah macam tu, ikut plan dia, ikut apa yang arah sekarang, apa price tengah buat. Okay, Euro JPY, GBP, okay, semua dah ada. 4 pair utama kita dah buat. 4 pair fokus kita untuk minggu ni kita dah buat dan bawah ni kita tak tahu nak add apa lagi. Kalau ada request apa-apa, selepas kita punya slide nanti, tengoklah apa yang nak request. Pair lain ke, CAD JPY ke, apa lagi, USD CAD ke, apa-apa pair lain yang korang ada masuk, boleh request ataupun tengah fokus. Euro GBP ke, tengoklah mana-mana yang menarik. Gold boleh buy. Gold. Kita buat satu gold. Gold. Cantik dekat sekarang, dekat betul-betul kat support become resistant berbagai semua. Yang ni satu kawasan. Okay, yang ni kat atas. Dan ini adalah satu lagi. Alright. Dan ini atas. Support bawah sini. Okay, kalau kita cari peluang ikut apa? Ikut kita nak apa? Nak buy ke nak sell? Okay. Nak buy ataupun sell. Tengok keadaan apa yang kita nak. Sekejap saya tak nampak apa-apa lah. 3. Alright, kalau contoh kita ambil yang last ni sebagai zigzag, as flat. Okay. Kawasan yang paling menarik adalah di sekitar atas ni. Alright. Tetapi yang ini maksudnya kita ambil last punya correction. Itu correction pattern. Ni zigzag punya correction. Tapi yang inilah maksudnya dia ada correction dalam correction. Ni dah masuk double. Double correction kalau ni pertama kot. A, B, C. Okay, kejap Ini 1,
2 dan area atas. Baru kita cek ke bawah semula. Kita tengok kejap Zuli. Gold, komoditi. Komoditi kat mana dia letak? Ni ni. Gold. Okey, gold Zuli dah buat ke atas. Sama, as expected juga sama. Correction ni 3, 4. Dan perjalanan dia adalah ke bawah. So ini sama-sama. Okey. Ni dia ambil ni. So memang nampak ke atas dululah sebelum dia melakukan penurunan. Kalau nak cari peluang sell pun saya akan cari peluang sell ke atas. Nak buy macam tak menarik. Sekarang dia tengah menaik. So kalau nak tu sell ke atas ni. So macam kita buat ni. Sama juga kat area sini. Area sini adalah kemungkinan kawasan yang paling menarik. Kita tunggu dia masuk kawasan ni. Okey. Ni atas. Boleh Wiman, Faizal? Gold. Untuk gold nampak kawasan atas ni. Sama macam tadi, macam Zuli buat. Okey, boleh? So itulah tempat-tempat untuk gold paling menarik lah. Ke atas tu baru kita cek peluang untuk sell. Okey. Jauh lah, sell jauh lagi dia kena pergi. Apa pasal dia bengkok ni? Okey. Masuk kawasan tu baru kita bergembira. Oil kita tengok Zuli punya lah. Mana tadi oil. Oil Zuli dah letak buy. Buy. Dah letak buy. Zuli dah letak buy dah siap ada risk reward berbagai semua. Okey. Dia dah letak ke arah ni. Dah ada sampai ke matahari. Ni untuk ni dia dah ada setup dia. Dia dah tolong dah. Dah bagi risk reward semua saya dah ada. So kita tunggu, tengok macam mana. Dah sampai, dah trigger, dah segala-galanya. Kat sini. Ni kawasan entry dia lah. 45, sekitar 45. Okey, tu untuk minyak sekarang ni. Boleh? Sama je apa yang dibuat ni. Follow je lah, dia dah tolong mappingkan dah. Alright, boleh semua? Tu untuk minyak. Tengok Zuli punya je. Saya pun setuju. Nampak macam ada pattern yang agak sama kat sini. Alright, jom kita masuk ke topik kita hari ni berkenaan dengan pengenalan kepada pasaran saham Forex. Ini antara benda yang paling mudah, benda paling basic yang selalunya kita ketahuilah apa je market tengah buat, apa yang sebenarnya berlaku, apa menyebabkan currency tu bergerak atas bawah. Itu yang kita akan cover pada hari ini. Okay, jom. Sejarah dia sebenarnya pada tahun 1944 waktu tu diperkenalkan sistem yang kita panggil sebagai Bretton Woods punya sistem. Okey. Sistem Bretton Woods ni macam mana? Semua sekali currency dipadankan dengan USD, tetapi USD dipadankan dengan gold. Itu antara kesilapan sistem ni. Sebab gold ni susah nak dapat. Bila kita nak print duit, kita mesti kena ada volume gold yang mencukupi. Baru kita boleh print duit. Tetapi sekarang kita berdasarkan keadaan ekonomi masing-masing. Ekonomi negara masing-masing. Itu antara benda yang paling penting. Okey, berdasarkan faktor ekonomi, supply and demand dan juga kesihatan ekonomi sesebuah negara. So, sistem Bretton Woods ni dia padankan currency dan juga currency-currency lain dengan dolar. Bila dolar tak mampu, bila US tak mampu untuk supplykan gold mencukupi dengan untuk print duit, waktu itulah collapse sistem Bretton Woods ni. Tetapi sehingga sekarang ada lagi benda yang wujudnya Bretton Woods ni ada dua benda. Saya ingat satu, IMF. Okey, IMF wujud sekali dengan sistem Bretton Woods ni. Bank pusat membeli dan menjual harga mereka untuk menstabilkan harga dalam 1% dari nilai yang ditambatkan kepada emas ataupun dolar. Okey, dan apabila tahun 1971 mengabaikan nilai tetap dolar dan membenarkan ia terapung. Maksudnya selepas collapse dengan sistem Bretton Woods dan kita menggunakan sistem
yang floating. Semua sekali floating, semua sekali bergantung kepada keadaan ekonomi masing-masing. Menjelang 1973, semua negara terlibat dalam sistem Bretton Woods bersetuju untuk membenarkan floating punya currency. Hari ini kebanyakan mata wang bebas terapung harganya dan ditentukan oleh supply and demand kepada mata wang tersebut. Okey, forex adalah satu tempat di mana tukaran mata wang asing berlaku. Dia bertukar sama sendiri dan itu kita tukar dekat money changer itu adalah currency exchange. Maksudnya kita tukar duit kita, physical. Dan yang kita buat trade tu adalah speculation. Kita trade, kita speculate adakah price akan naik ataupun turun. Okey, ia merupakan pasaran kewangan terbesar di dunia. Makro. Ikut tanya kepada yang pakar, Faizal. Untuk forex ni tanya kepada yang pakar, study, dia tanya siapa-siapa yang tak ada interest, dalam financial market apa-apa. Yang penting dia memang dalam bidang dia. Semua sekali pada pendapat ikut apa kita pegang. Okey, adakah forex patuh syariah? Sama juga soalan macam Faizal tadi. Tanya kepada yang pakar. Okey, kita bergantung pada apa yang kita percaya. Alright, kita berdagang tu adakah haram ataupun halal ke ataupun makruh? Pada saya, semua sekali benda asal dia adalah harus, dan kita sendiri, cara kita punya pemahaman, kita punya iktikad, kita punya pegangan, apa yang kita percaya. Okey, apa yang kita percaya dan yang mana satu yang kita nak pilih. Tu dia. Yang pakar halau saka je. Patuh syariah, jangan takut. Syakirin ustaz, dia kata okey. So kita on je. Alright, so itu dia, bergantung pada diri masing-masing, apa yang kita percaya dan apa yang kita nak buat. Okey, apa yang kita percaya dan macam mana cara kita buat. Kalau kita buat cara macam berjudi, memang haram lah. Kalau kita buat cara yang memang tak tahu apa benda, payah. Satu benda yang amat menarik, saya pun baru tahu benda ni. Untuk kita main nombor ekor pun rupanya ada analisis. Saya ada tengok member pegang buku kecil macam buku apa tu? Buku macam petak kecil buku tu. Cakap buku apa benda kau pegang ni? Ini analisis. Analisis. So nampak tak? Dia sama je dengan trading kita. Ada buku, saya tak tahu, buku GAN, tak tahulah. Dia petak kecil je, dia lebih kurang macam besar tapak tangan je. Okey, jadi buat analisis nombor apa yang kemungkinan akan naik lah benda semua sekali. So, dahsyat juga. So, kalau kita nak cakap beza forex dengan berjudi, main nombor ekor macam sama. Serius. Dia ada analisis. Kita cakap, oh itu orang tak ada analisis, berjudi lah tu. Orang berjudi pun ada analisis. Okey? So, kita tak boleh nak cakap orang berjudi, alamak ada analisis. Kita nak cakap apa ni? Sebenarnya semua bergantung pada diri kita, dan dalam analisis kita tu, kita tanya diri kita, perangai kita macam mana dalam kita trading. Okey, adakah kita buat trading kita macam berjudi? Sebagai contoh, ni kan bagi contoh kan semua jadi haram murah lazah nanti. Okey, sebagai contoh, saya nak tanya yang dah lama-lama trade ni, kalau contohnya letak $100, berapa kemungkinan kita akan dapat daripada $100 tu? FBI pernah buat research, nak dapat first prize lottery sama dengan kebarangkalian kena patuk dengan ulas banyak 5 kali. Macam mana tu? Kena patuk dengan ulas, first prize lottery kebanyakan kena patuk dengan ulas 5 kali. Buat research dahsyat. Negatif 100. So kita kena tahu, letak 100, kemungkinan dapat berapa? Itu antara benda penting. Tak ada benda tu, nampaknya kita macam main teka-teka. Kalau kita dah tahu, contoh Nur Azlina cakap 20 USD. Itu adalah kita punya ekspektasi, jangkaan. Itu antara benda yang paling penting. Jangan main teka-teka. Itu adalah mandatory. Nak buat dalam trading ni, siapa suruh tanya pasal hukum? Okay, kalau nak buat benda forex ni, nak buat trading forex ni, buat betul-betul, biar jelas. Semua sekali dalam keadaan in control. Tak in control, tanya hukum. Apa jadi pada hukum? Semua sekali kita main teka-teka, bergantung kepada nasib. Apa jadi kepada hukum dia? Dah lah kalau sekali masuk 100 cuci 1000, apa jadi hukum dia? Bukan cakap berdosa kalau profit 1000.
Kalau kita tak tahu jangkaan kita, kita bergantung pada nasib, masuk 100 tembak. Kalau kena jadilah. Tak jadi depo lagi. Kan sama tu. Tak sama ke dengan main nombor? Sama kan? Sama je, serius. So apa pun berbalik kepada macam mana kaedah kita. Apa kepercayaan kita, apa numbers kita. Buat semua benda tu biar firm. Nak jadi ustaz kejap. Buat benda tu biar jelas. Kalau serius, sama je. Saham pun macam forex juga. Kalau kita main teka-teka, serius. Biar ada planning. Yes, kita buat planning dan kita ikut, kita tahu apa yang kita buat. Itu benda yang tu. That's why kita tak boleh nak pertikaikan juga. Kenapa si siapa tu? Apa hukum Malaysia? Siapa bagi? Fatwa Malaysia. Apa panggil? Fatwa yang bagi hukum tu, kan? Tu marah ke nasihat? Sorry, off topic. Majlis fatwa. Majlis fatwa. Okey, majlis fatwa dia kan bagi hukum kan. Kita cakap forex haram. Lepas tu kita melenting. Pergi cari 100 orang, tak pun cari 10 orang, cuba tengok dia trade macam mana. Cuba tengok dia trade macam mana. Sebiji. Lepas tu cari 10 orang yang main nombor ekor, sebiji sama-sama. Okey. Diorang ada analisis, ni pun ada analisis. Diorang keluar duit, ni pun keluar duit. Orang ni ketagih. Berapa ramai member kita ketagih? Marah. Bukan marah. Ini cerita kenyataan. Dah nak akhir tahun. So, tahun depan jangan berjudi. Okay. So, itu topik dia. Kalau kita cakap, kenapa aku dah buat analisis, dah 28 tahun aku trade. Okay. Setiap kali profit, withdraw, hilang duit tu, bocor. Bocor. So, apa jadi? Tanya kepada hukum apa kita buat dengan duit forex tu. Faham tu benda penting Dan dah ada research pasal day trader dalam 6% je income bulan-bulan. Lebih apa ni? Lebih daripada, dah ada research pasal day trader dalam 6% je yang income bulan-bulan, lebih daripada paras kemiskinan. Maksudnya okey. Saya ada juga terbaca juga dalam ada satu research yang dia bagi tahu pasal benda ni lah. Maksudnya yang bukan yang gagal lah. Maksudnya kebanyakan, hampir 70%, 80% yang join trading ni, kebanyakannya adalah orang yang desperate, orang yang nak try, orang yang nak mencuba. Okey? Faham tak? Yang nak mencuba. Mencuba benda ni okey tak? Benda ni jadi tak? Try 100, try 1000. Maksudnya forex berisiko bawah sikit dari judi. Bawah sikit daripada judi. Jangan fikir tamak, yang penting profit. Okey. Okey, jom sambung. Pasaran terbesar forex. Masuk bab hukum pula Okey, tempat di mana mata wang didagangkan atau ditukar satu sama lain, ia merupakan pasaran kewangan terbesar di dunia. Perolehan pasaran, kita tahu forex adalah yang paling besar dalam untuk latest punya update, hampir 5 point hari tu saya baca dekat international entah nama dia, ISS bukan, IBS bukan, saya tak ingat apa benda nama dia tu. Saya tengok dia punya bacaan untuk transaction per day untuk forex dalam 5.9, tak silap, 5.9 trilion sehari. So untuk spot ada peningkatan, okey, ada peningkatan ke 2.9, 2.8, 2. Itulah 2 something trilion sehari untuk spot yang kita buat ni. Okey. Cuma yang paling banyak, pasaran yang paling besar adalah daripada daripada swap, pasaran swap. Okey. Bukan 2.9, 2.1. 2.1 trilion untuk spot. Yang paling besar adalah daripada swap. Okey. Geografi pasaran yang paling besar, pasaran adalah di London. That's why apabila cerita Brexit menarik perhatian pasaran, apabila cerita Brexit timbul, dia akan menarik
perhatian seluruh dunia sebab hub paling besar, financial hub paling besar di dunia adalah di London, lepas tu Tokyo, New York dan seterusnya. Okey, dan kita beroperasi 24/5, 24 jam dalam 5 hari. 5 hari setengah sebenarnya. 5 hari ke 5 hari setengah? Tidak kira. Isnin pukul 6 sampai hari Sabtu pukul 6. Pukul 5 hari pukul 6. So 5 hari kan? 5 hari lah kan? 5 hari lah kan? 5 hari. 5 hari trading. Okay? 24 jam dalam 5 hari trading. So itu adalah waktu dia beroperasi. Apa maksud perolehan harian? Maksudnya transaksi harian. Ini tak payah ikut dekat jam, market 24 hours clock. Dekat situ kita boleh tahu. Buka sikit market. Lupa pula kita webinar sejam. Hayal pula. Dah lagi 10 minit je. Ni contoh, ni market buka. Ni market buka London, Europe, Frankfurt. Frankfurt ni kita refer kepada Europe. Ni Zurich dekat Switzerland. So ni London. So ini adalah waktu-waktu yang aktif. Bursa dia buka. So untuk New York Stock Exchange dan juga Nasdaq semua sekali adalah pada pukul 10.30 malam ni. Ini adalah waktu volume tinggi. Okey, yang ini adalah waktu bursa buka. Ni yang tengah merah oren ni. Volume tinggi pukul 10.30. Sejam lah. Setengah jam sebelum, setengah jam selepas. Okey. So itu adalah waktu volume tinggi. Transaksi paling banyak berlaku pada ketika open market kat situ. Okey, jom kita teruskan apa yang sempat je lah struktur pasaran SM sebagai broker perantaraan dengan pasaran antara bank dan kita sebagai retail trader, pedagang. Kita hantar order kita kepada melalui perantara dan dia sampaikan order kita kepada pasaran. Okey, peserta pasaran adalah daripada bank pusat, bank komersial, syarikat besar-besar dan spekulator dan pedagang individu kita dan juga hedge fund apa benda manager ke apa benda semua yang retail tu semua ada yang kat kecil ni. Yang kita nak lawan dengan financial market, financial institution, companies, central bank memang kita tak mampu untuk lawan. Kita hanya follow kepada diorang punya order. Okey, mata wang ada base dan juga quote. Okey, dia duduk dalam berpasangan. Yang depan sebagai produk, yang belakang sebagai harga. Sebagai contoh, euro USD 1.13. 1 euro bersamaan 1.13 dolar. Okey, ini basic. Mata wang yang berkaitan dengan USD dan dekat 7 negara utama, itu kita panggil sebagai major pair. Okey, yang dipadankan dengan dolar, dengan USD. Ciri-ciri major, dia punya liquidity tinggi, volatility rendah, sukar dimanipulate dan juga spread dia lebih kecil. Cross semua sekali 7 negara dipadankan sesama sendiri kecuali dolar, kecuali US. Itu kita panggil sebagai cross pair. Okey, ni antara favorite pair lah. Ciri-ciri cross dia lebih tinggi pergerakan dia, volatility dia lebih tinggi dan dia punya liquidity dia rendah sedikit berbanding dengan major dan lebih mudah dimanipulasi dan spread dia lebih besar berbanding dengan major pair. Dan satu lagi adalah exotic untuk negara-negara membangun seperti Turki, Mexico, Afrika, Singapura, Denmark. Ini antara semua sekali negara-negara yang membangun. So dia punya ni memang lagi gangster. Volatility sangat tinggi gila. Senang sangat dimanipulate dan kecairan dia, liquidity dia rendah. So spread dia besar. Pergerakan sehari 1000 pip tu kacang. Okay? 1000 pip tu memang kacang. Alright, so ini semua sekali boleh baca sendiri apa itu pips, apa itu spread, ada dalam nanti dapat email daripada SM. So SM akan emailkan kepada kita pada pukul 10 pada pukul 10 nanti diorang akan emailkan untuk topik ni. Pukul 11 lah. Pukul 11 nanti diorang akan emailkan kita punya slide ni. So boleh baca apa itu pips, apa itu spread, dekat lot tu apa, cara mengira untung rugi dan jenis-jenis pesanan. Ada sell limit, buy limit, buy stop, sell stop. Kalau dekat MT5 ada tambahan lagi 2. Saya pun tak ingat apa benda lagi 2 tu. Okey. Sell buy sell benda tah. Apa benda nama yang dekat tu MT5? Ada pending order baru, ada 2 lagi. Saya tak ingat apa benda nama itu. Sell limit
limit stop order tahu benda dah nama dia. Bukan sell stop tu, kat sell stop dekat MT4 pun ada. Buy stop, tu pun ada. Dia sell limit stop ke apa benda dah. Tengok dekat MT5. Dia ada tambahan. Buy stop limit. Buy stop limit Buy stop limit, sell stop limit. Tu dia. Alright. So itu sahaja Zuli punya queue. Zuli ada malam ni. Zuli punya queue dah ada. So ready semua untuk masuk Zuli punya webinar pula. Zuli punya webinar seperti biasa pada jam 9 malam. Okey. Boleh dekat slide ni boleh baca nanti. Boleh dapat. Zuli punya Outlook. Tak tahu Zuli bagi Outlook. Outlook ada lagi. Saya tadi ada download. Waktu tu. Sekejap dia ada bagi lagi Outlook. Ni macam dah bagi signal dah. Okey, jap. Dia macam bagi signal lah. Ni. Outlook dia dah macam bagi signal lah. Sekejap 30 bulan. Setup 30 bulan daripada 30 bulan. Risk free. Dah tak ada risk. Entry daripada 43.98. Dah break even. Tak ada risiko. Outlook kena download. Kat Discord pun boleh download. Free tapi masuk dekat webinar tak tahu ada bagi tak? Rasa dia bagi. Saya download dekat tadi. Dekat ni. Masuk Siapa belum masuk saya tak tahu link dia. Tadi dia bagi dekat dalam grup. Tengoklah ada rasanya dia ada share link Discord. Korang boleh masuk ambil dekat market Outlook ni macam-macam ada. Ada link, ada pair. Yang pair boleh tengok satu-satu. Okey. Ni dah macam tu tau. Ni bukan macam tu lagi. Ni memang ini signal. Hari ni berapa bulan? 8. So 8 hari ni oil buy 45.21, set BE 50% after with Y. So ini dekat chat. Semua dah ada. Korang kalau tak nak trade tutup mata pun boleh. Nak trade tutup mata. Okey. Ini bagi signal. Wajar dia ada tak? Ini dah swap habis. Ini bukan ini dah swap habis dah ni. Okey. Ada harga dah. Apa nak buat semua dia dah bagi. TP pun ada. Ni TP 47.97. Dollar pair AUD USD long 0.738. Rasa dah masuk 0.738. Dah pergi AUD USD. Okey. So itu dia. Boleh tengok. Boleh jeling-jeling. Okey, dah lah. Terima kasih semua Wan, Wimun. Galih, thank you semua. Zamani, Nur Azlina, terima kasih. Faizal, terima kasih. Syakirin, thank you. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Hari Khamis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye dan jumpa dalam Zuli punya webinar.